Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen yang sentiasa mengikuti page Wan Alwi The Tele Wizard dan page Nadi Duit. Insya-Allah hari ini kita sambung kembali apa yang kita bincangkan dalam 2-3 hari lepas berkaitan dengan faktor kegagalan sebagai seorang usahawan. Ini dah part yang ketiga. Part yang pertama kita ada bincang juga sebahagiannya, part kedua, part ketiga. So saya ulang balik bahawa faktor kegagalan seorang usahawan itu bukanlah dikirakan sebagai kegagalan pada makna yang sebenarnya, tapi kegagalan usahawan ini ialah gagal untuk meneruskan bisnes. Maknanya mereka ada banyak pengalaman, ada banyak ilmu, ada banyak kemahiran, tetapi ada mungkin membuat beberapa kesilapan menyebabkan bisnes mereka tidak dapat tak cukup cash flow untuk terus beroperasi. Tetapi dia bukanlah satu kegagalan dalam hidup lah, itu maksudnya kan, bukan batu negatif, tapi maknanya kita boleh melihat kembali dan juga kita boleh menjadikan bahawa usahawan yang pernah melalui perkara-perkara berikut, sama ada bisnes mereka tak jalan, bisnes mereka lembab, mereka tersontok sana sini, tapi mereka boleh bangkit dengan cepat kerana mereka ada banyak pengalaman dan banyak kemahiran yang tidak ada dalam buku-buku keusahawanan. Kan kadang buku keusahawanan, buku-buku tentang perniagaan, pengusahaan perniagaan itu adalah teori cara umumnya, tetapi pengalaman itulah yang berkaitan dengan emosi, bagaimana kita menguruskan emosi kita dalam berniaga, kita menguruskan pemikiran kita, menguruskan orang kata feedback kita, keluarga kita, diri kita, itulah yang paling penting dalam dunia keusahawanan. Okey, semalam kita ada bincang yang ke-10 hingga yang ke-11. Yang pertamanya, ada kalanya satu yang menjadi halangan atau faktor kegagalan dalam bidang keusahawanan ini adalah tiada kekuatan mental, pemikiran kreatif, konstruktif dan kritikal. Tiada jiwa yang kental, berniaga kerana duit semata-mata, syok sendiri, gagal ikuti perubahan-perubahan semasa, tiada nilai diri dan juga tidak meletakkan nilai pada persekitaran, kan, makan seorang-seorang, bermasalah, diuji dengan modal pusingan, diuji dengan pemasaran dan kewangan. Okey, hari ini kita sambung balik, kan, dalam pemasaran kewangan pun sebenarnya banyak benda yang kita kena belajar sekarang ni, terutamanya pemasaran bentuk digital. Kerana zaman sekarang ni, zaman keusahawanan sekarang ni adalah zaman keusahawanan yang berkaitan dengan digital lah. Kita dah mula ramai usahawan dah memikirkan bahawa zaman-zaman sekarang ini zaman yang boleh kena memperkuatkan dalam digital, dalam orang kata apa, berkaitan dengan channel yang berkaitan dengan post Korea, kan, macam mana nak percepatkan, macam mana nak hantar, kan, Food Pandanya, Grab Foodnya, kan, kita ada GNT, Post Malaysia, Post Laju, banyak-banyak lagi lah yang kita ada, GDEX lah, ada gedik-gedik tu kan, GDEX lah, macam-macam yang kita ada, kan. So yang itu semuanya perlu diterokai juga oleh para usahawan, kerana sebahagian pada benda perkara tersebut ialah sesuatu yang kadang sekarang ni zaman kita beroperasi bukan lagi memerlukan banyak permis, tetapi satu permis pun dah boleh menguasai banyak-banyak kawasan, kan. Itu zaman-zaman perubahan lah. So dalam bentuk pemasaran dan kewangan ni kadang tim pemasaran tu kalau ada memang sangat-sangat bagus. Sebab tu kita tengok banyak founder-founder yang membina tim yang kuat dalam pemasaran, dan kita tengok banyak sale yang masuk sale, beruntung lagi itu sale, tapi itulah indikator kepada kemajuan bisnes yang ada sekarang lah. Kita masuk yang ke-18. Yang ke-18 adalah standard kawalan bahan. Ini juga cabaran, terutama yang bahagian produk, kan, yang membuat produk, juga bahagian servis. Contohnya yang mengeluarkan produk-produk, kan. Kita standard kawalan bahan ini sangat-sangat penting supaya cita rasa customer ni sama. Sebab tu kalau kita tengok, contohnya kita tengok di McD, di KFC, di fast food, kan, kebanyakan pada mereka adalah mereka mempunyai tim yang akan mengawal dari sudut standard. Sebab itulah mereka ada SOP. SOP juga merupakan satu standard yang telah dibuat di setiap bahagian secara terperinci. Kalau kita tengok dalam McD, kaunternya ada SOP dan standardnya tersendiri, kan. Kalau daripada yang pintu nak masuk tu pun dah ada kaunter standard sendiri. Cara mereka membersihkan meja, lantai, bilik air pun mereka ada standard tersendiri. So SOP dan KPI yang ditetapkan itu akan mengawal setiap pekerja untuk melakukan pada standard yang tinggi supaya berada pada prestasi yang bagus. Yang lahirnya mereka menjadikan setiap outlet mereka itu ada standardnya, kan. Betul ke KFC kita pergi, dia ada standard dia. Fast food kita pergi, kan, Burger King dia ada standard dia, kan. So benda-benda begitulah yang akan mengawal pekerja, terutama anak muda, kan. Kalau tengok macam KFC, McD, dia selalu ada moto dia, bisnesnya itu diuruskan oleh
oleh anak muda, remaja, teenagers tu. Jadi dia tak perlu memerlukan kepada benda-benda yang berkaitan dengan gaji yang mahal. Kita tengok kan dia ada standard dia, menyebabkan dia boleh mengawal kos. Mengawal kos. Biasanya kalau nak suatu benda maju kita perlukan orang yang talent-talent yang hebat-hebat kan, yang mana ada master, ada degree kan. Kadang sesuatu itu kadang gaji mereka, kos nak maintain satu talent tu mahal. So kalau McD KFC ni mereka dah buat dah bahawa standard mereka, dia ada standard dia, yang bahagian pengurusan tertinggi yang HQ itulah barulah ada orang yang talent, yang pemikiran yang bagus, yang ada degree, master, PhD sebagainya. Tapi setiap outlet itu mereka ada remaja-remaja yang peringkat SPM, peringkat-peringkat yang pendidikan yang rendah tapi mampu setia untuk mengikuti standard kawalan yang telah mereka tetapkan kan. Bahan-bahan tu tak payah nak gausi semua, datang je package tu, buka letak je pada burger yang dijual. So itulah standard-standard yang dibina, difokuskan pada standard itu menyebabkan mereka boleh berkembang, ada banyak beribu outlet di luar satu dunia kan. Benda ini kita boleh ambil dalam bisnes kecil yang kita ada. Maknanya pada kalau kita menjual burger, walaupun burger kita burger di jalanan, binalah standard supaya taste pelanggan itu sentiasa lebih kurang sama. Begitu dengan servis. Servis ini nak letakkan standard cukup satu cabaran, sebab dia bermain dengan emosi manusia, bermain dengan keletihan manusia, fizikal manusia. Tapi kalau kita ada standard minimum kita yang memuaskan hati pelanggan, maka itu satu kelebihan bagi kita kalau kita mempunyai SOP dan KPI. Kadang-kadang benda kecil-kecil aja kita pun tak terfikir kan. Contohnya McD, basuh toilet pun ada SOP dia kan. Kita lah basuh toilet pun ada SOP. Tapi itulah hakikatnya kan, mop lantai pun ada SOP. Gaya mop lantai dia macam mana, gaya lap meja je. Nampak benda tu kecil tapi ada SOP. Sebab itulah kalau kita buat bisnes, walaupun kecil, basuh pinggan, susun sudu, kalau dia kan, itu kalau ada SOP, kalau ada standard dia, orang akan kagum, orang akan suka datang ke tempat kita. Betul lah, perkhidmatan kalau macam di Taska Tadika, sambut anak ada SOP dia, tidurkan anak ada SOP dia, susukan anak ada SOP, nak memasak mesti ada menu khas yang dibuat satu-satu, nak masuk bahan mana dulu. Sebab apa, setiap bahan yang dimasukkan dalam masakan akan berbeza kan. So dia ada yang turut-turutan dia. So perkara ini kalau dibuat nampak macam alahai, tak logik akal, tapi itulah hakikatnya. Sebab apa, kita semakin lama kita berada pada remaja yang terlibat dalam dunia digital. Kalau kita belajar, dia dah ada satu susunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So remaja hari ini pun mereka bekerja, mereka masih kita pengaruh dengan dunia digital. Kalau tak dinyatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, mereka tak buat dengan betul-betul. Mereka main bantai je buat. Tapi kalau disusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada standardnya, ditampalkan, dia latih mereka untuk mengikut standard tersebut, lagi mudah. Sebab apa, zaman sekarang ni remaja dah terlibat dengan game kan. Kadang mereka dah terlibat dengan permainan games. Game ini kadang-kadang tak mengajar remaja itu berfikir secara bebas. Dia ada standard dia, dia ada level dia. Jadi pemikiran itulah yang dibawa dalam dunia pekerjaan. Pemikiran itulah dibawa dalam dunia keusahawanan. Sebab itulah kita perlukan susun balik standard itu supaya bisnes kita berada dalam satu track, satu line, satu arah, satu jalan yang betul. Itu yang ke-18. Yang ke-19, lokasi. Betul, lokasi juga satu cabaran untuk para usahawan kan. Kadang kita jumpa lokasi yang bagus kan, customer kita banyak kat situ. Kadang-kadang kita jumpa lokasi yang tidak bagus kan. Itu semuanya satu cabaran. Kadang membeli lokasi pun bukan kita boleh pilih macam biasa kan. Kadang permih yang kita nak di kawasan yang bagus itu kadang penuh. Kita ada permih di kawasan baru yang belum lagi ada orang kenal kan. Tapi dalam lokasi ini dia akan berkaitan dengan pemasaran. Bagaimana kita memperkenalkan lokasi ini kepada pelanggan kan. Dan juga ia berkaitan dengan betapa baiknya servis kita. Contohnya kalau kedai makan tu yang bagus, sedap, letaklah di corok mana pun orang akan cari. Mana lokasi juga, tapi dia juga berkaitan dengan produk, perkhidmatan, berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan juga berkaitan dengan kemudahan bagaimana pelanggan untuk mencapai kita. Mereka mencapai kita secara fizikal ataupun secara online. Itu lokasi kan. Lokasi bukannya permis. Kadang channel-channel pemasaran kita dalam internet, website kita, Facebook, Instagram kita kan. Apa lagi yang dikatakan macam setengah tu dia menggunakan konsep website yang boleh ditengok menu-menu makanan untuk dipilih kan. Benda-benda gitu kan, itu pun sudah dikira sebagai bangunan alam maya ataupun lokasi alam maya.
Okey, berkaitan dengan 20, teknologi percuma dan berbayar, betul. Dalam dunia sekarang ini, dunia yang bermain dengan teknologi, pelanggan-pelanggan kita pun semakin mahu benda yang pantas-pantas. Walaupun itu cabaran kita dalam MCO kan. Produk yang dia nak, dia order hari ni, esok lusa dia nak sampai kan. Kita boleh kata cabar dengan Korea-Korea yang bukan slow, tapi mereka banyak produk nak diuruskan. So, mengambil masa yang lama kan, walaupun dalam semenanjung pun boleh cecah 4 hari baru sampai produk kalau kita post kan. Itu pun cabaran. Walaupun kita menggunakan teknologi juga berkaitan dengan kemanusiaan juga yang menguruskan teknologi tersebut. Itu pun satu cabaran kan. Kadang kita ada teknologi yang tinggi di permis kita kan, di pejabat kita, dalam bisnes kita, tapi staf kita yang menguruskan teknologi itu tidak betul-betul mahir kan, tak mencapai pada pemikiran mereka, gerak kerja mereka, satu cabaran. Sebab itulah dalam memilih teknologi ni kita kena tengok juga teknologi ni yang kita nak, kemampuan staf kita macam mana. Hebat macam mana teknologi, kalau kemampuan staf tak boleh, tak ngam. Tapi kalau teknologi biasa, staf boleh handle, dia ngam. Dia ngam dan dia semakin pantas prestasi yang tinggi. Itu juga bermakna kerana teknologi yang mahal tak sesuai untuk kita dan sesuai untuk staf kita. Kita check betul-betul juga kan, supaya kita tak membazir duit ke arah situ. Okey. Dan seterusnya adalah kita menganggap gagal itu gagal yang tidak gagal yang seterusnya kan. Sebab tu dalam usahawan, faktor kegagalan mereka boleh tukar sebagai faktor yang belum lagi berjaya. Sebab apa? Belum berjaya itu adalah sesuatu yang orang kata gagal, tapi kita tak jumpa track. Kadang kita gagal ni sehingga kita jumpa satu track, satu sistem, satu konsep yang ngam dengan kita dan ngam dengan bisnes kita untuk kita pecut ke hadapan. Itu juga jangan anggaplah kegagalan itu satu gagal kan. Faktor kegagalan apabila orang menganggap kegagalan itu satu yang benda yang sebagai kegagalan. Okey, yang ke-22 kerohanian, betul. Dalam kesawanan, apabila kita semakin berjaya, maka kita kena letakkan dalam diri kita lah cabaran pertama yang kita akan hadapi ialah membangunkan dalaman kerohanian kita. Sebab apa? Bagi seorang usahawan, kerohanian itu sangat-sangat penting, terutama apabila kita dah mula membesar bisnes kita, diuji dengan emosi, dengan berbagai dugaan, daripada material sebagainya, dan kerohanian itulah sangat penting. Sebab tu bagi usahawan Muslim, solat 5 waktu jangan tinggal. Solat itu sangat-sangat penting kan. Semayang-semayang sunat sebelum subuh, sunat duha kan, semayang-semayang yang berkaitan dengan contohnya tahajud ataupun berkaitan dengan sebelum tidur, soal witir kan, witir tidur ataupun sebelum subuh kan. Itu juga kita kena proses juga Al-Quran, bacalah Al-Quran, pergilah dengar mengajar kan. Kalau tak boleh balik ke surau, dalam YouTube ada, tapi fokus pada guru-guru yang diiktiraf sebagai guru-guru yang ajarannya betul. Sebab dalam YouTube ni banyak juga guru-guru kan, ada ajaran betul, ada ajaran yang tak apa betul kan. Cari guru-guru yang ajaran betul, yang memang mengikuti kehendak Islam yang sebenarnya. Itu kerohanian. Dan apabila terlibat kerohanian, jangan terlibat kerohanian berkaitan dengan material. Contohnya orang sekarang ni suka sangat, kenapa sedekah sebelum subuh? Sebab nak subuh rezeki datang. Jadi dia anggap bahawa sedekah subuh untuk rezeki datang. Jadi dia tidak menganggap sedekah subuh itu satu orang kata amalan untuk dia mendapat keridhaan Allah, tapi dia lebih fokus pada rezeki. Kenapa solat duha? Solat duha sebab mahu rezeki datang. Memang dalam solat duha itu kita berdoa pada Allah untuk rezeki datang, tapi bukan matlamat utama kitanya begitu. Nanti kalau Allah uji kita, maya solat duha, dah bertahun kita semayang solat duha, tapi rezeki kita macam tu juga, nanti kita akan rasa kecewa sebab kita memokuskan kerohanian kita kepada bentuk material. Mungkin Allah nak bagi perkara yang lain. Dan rezeki ni bukan saja material, rezeki anak, rezeki kebahagiaan, rezeki ketenangan jiwa kan, rezeki dapat menyelesaikan masalah, itu pun rezeki. Yang kadang kita duk nampak rezeki mesti kereta besar, rezeki mesti rumah besar, rezeki mesti income puluh-puluh ribu, rezeki mesti sale yang masuk ratus-ratus ribu, juta-juta. Itu bukan. Itu pemikiran-pemikiran yang kalau boleh ubahlah di satu benda yang nampak macam bahaya kan, membuat satu kerja itu dan dapat balasan daripada Allah SWT. Sedangkan kita buat kerja ini adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam hari-hari yang seterusnya. Kita akan sambung balik esok berkaitan dengan apakah ilmu kemahiran perlu dikuasai oleh usahawan. Lepas tu kita masuk tentang pensyarikatan. Insya-Allah kita jumpa lagi. Kami di page Ali Data Wizard sentiasa mahu berkongsi ilmu dengan para usahawan untuk kita semua sebagai usahawan terus menggapai impian diri dan menerobos citra diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.